Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang buat negaraku. Dan salam Malaysia baharu. Saya titipkan buat anda semua. Di saat terletusnya letupan bom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepun rebah tersungkur menyembah bumi. Mereka dikabarkan memerlukan 100 tahun untuk membinanya semula. Namun, mereka cuma mengambil masa beberapa puluh tahun sahaja untuk membina negara dan rakyatnya. Malaysia pula sudah genap 63 tahun merdeka. Belum pernah diranapkan oleh mana-mana negara. Namun, mengapa nilai perpaduan dan kesatuan rakyatnya masih berada pada kelas ketiga? Melakaku maju jaya, Rakyat bahagia menggamit dunia. 5 prinsip rukun negara. Begitulah mauduk pidato kita. Hadirin, ketentuan Tuhan amatlah indah apabila Dia menciptakan kita lelaki dan wanita, berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk kita saling mengenali, menerima dan menghargai. Namun, manusia cepat lupa. Bermula daripada peristiwa 13 Mei 1969 diikuti dengan Kampung Medan sehinggalah kini, perpaduan bangsa masih belum kita kecapi. Jangan pernah kita lupa, masa tidak akan menunggu kita. Bangunlah anak bangsa, kita ubah Malaysia. Kalau ikan lebih pada siripnya, kalau burung lebih pada sayapnya, kalau pidato lebih pada definisinya. Justru hadirin, rukun negara merupakan sebuah ideologi kebangsaan yang telah dibentuk pada 13 Ogos 1970 dengan tujuan untuk membentuk kesatuan rakyat di negara kita. Ia telah digubah dengan 5 prinsip utama: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Kata mereka, rakyatnya berbilang bangsa dan budaya. Mustahil untuk hidup harmoni bersama. Namun hadirin, pada hari ini kami membawa anda bersama-sama untuk memahami hasrat bumiku Malaysia dalam membentuk perpaduan bangsa menerusi penghayatan rukun negara. Hadirin pemegang amanat bangsa, membuka langkah hujah saya yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan, asas keamanan. Demi meraihkan kepelbagaian agama di negara kita, kepercayaan kepada Tuhan diletakkan di tangga pertama ideologi rukun negara. Biarpun agama Islam dimaktubkan sebagai agama rasmi persekutuan, namun agama-agama lain masih bebas diamalkan tanpa sebarang halangan. Tanpa nilai dan toleransi dalam agama, tidak mustahil akan berlaku pergaduhan dan perbalahan. Buktinya, tatkala kita di sini merasa lenanya tidur di bawah payungan bulan dan bintang, kita lupa pada kisah yang masih belum ada pengakhirannya. Dek kerana mendalamnya benci mereka, busuknya jiwa dan angkuh kedudukannya, rakyat Myanmar hilang kewarasan ke atas etnik Rohingya. Dulu mereka berbumbung ke langit yang sama, namun kerana berbezanya agama nenek dan moyang, mereka lupakan kasih dan sayang. Mereka lenyapkan budi dan belas kasihan. Kanak-kanak kecil dipijak tanpa rasa berdosa, Wanita diperkosa dalam ketawa, dan golongan tua dipancung dengan gembira. Maka jelas, perbezaan antara agama jika tidak diimbangkan dengan penghayatan rukun negara, bakal dan pasti menghancurkan Malaysia. Sidang warga Dewan sekalian, hujah kedua, kesetiaan kepada raja, perpaduan dicipta. Prinsip kedua rukun negara menghendakkan kita untuk memberikan kesetiaan kepada raja dan negara yang diibaratkan sebagai payung untuk melindungi kita sebagai rakyatnya. Jika tiada institusi beraja, tidak mustahil hak dan kepentingan kita dirampas dan dirobek insan dujana. Justru itu, apakah jaminan kesetiaan kepada raja dalam membentuk perpaduan bangsa? Jawapannya, peranan raja dalam mengekalkan hak orang Melayu tanpa mengabaikan kepentingan dan bangsa-bangsa lain. Buktinya, Kesultanan Melayu Melaka telah muncul sebagai kerajaan berdaulat hasil kesetiaan erat antara raja dan rakyat. Maka jelas, apabila seluruh rakyat meletakkan kesetiaan di suatu puncak kuasa, tidak mustahil kesatuan dapat dicipta lalu membentuk negara sejahtera. Warga Dewan, sedih dan luluh hati ini apabila sebenarnya rakyat kita masih dan belum benar-benar menghayati prinsip perlembagaan persekutuan dan keluhuran masih dan belum benar-benar menghayati prinsip kedaulatan undang-undang dan keluhuran perlembagaan. Jika benar kita mempraktikkan rukun ini, mengapa masih berlaku pertikaian tentang hak kaum Melayu dan peribumi? Jika benar kita memahami undang-undang, mengapa perlembagaan persekutuan masih belum kita turuti? Katanya mahu teguhkan negara melalui perpaduan, tetapi mengapa di saat ini UEC masih disokong dan ingin diteruskan? Di manakah perjuangan bahasa Melayu adalah untuk perpaduan? Di mana mahu belajar erti kesetiaan jika bersekolah namun di bawah bumbung yang berbeza? Menetap di Malaysia namun acuan pendidikannya dari negara Cina nyata.
kita sendiri yang memecah belahkan identiti negara bangsa. Warga Dewan memetik kata Saidina Ali, andai tanah ini dibina dengan jiwa yang kosong, pasti lahir golongan tidak berbudi. Maka semailah jiwa-jiwa kita dengan nilai-nilai yang indah. Nescaya tanah ini akan subur dengan nilai-nilai yang indah. Bait-bait kata ini membuka hujah saya yang keempat, berkait rapat dengan prinsip kelima rukun negara, kesopanan dan kesusilaan. Maka dengan itu hadirin, bagaimana nilai sopan dan tata susila yang tinggi dapat membentuk perpaduan negara? Herodotus, ahli falsafah Greek kuno mengatakan bahawa pengamalan nilai moral serta ruang lingkup kehidupan yang dihiasi dengan warna-warna berperi kemanusiaan merupakan suatu bentuk pakej yang tidak boleh untuk dipisah-pisahkan. Ibarat irama dan lagu, ibarat isi dengan kuku. Kedua-duanya perlu sama dipacu bagi membentuk tamadun yang jitu. Pergaduhan dan pertelingkahan tidak mustahil akan berlaku jika nilai kesopanan dan tata susila yang tinggi tidak diterapkan sejak dari awal lagi. Sudah sekian lama kita didendangkan dengan konsep keluarga bahagia, keluarga sakinah, baiti jannati, rumahku syurgaku, syurga di bawah telapak kaki ibu. Kesemuanya menerangkan kepada kita beri pentingnya institusi keluarga dalam membentuk nilai moral setiap anak bangsa. Tanpa anak bangsa yang mempunyai nilai dan budi, kesejahteraan negara tidak mungkin kita kecapi. Warga Dewan, rumusannya tidak perlu kita terbang ke langit yang tinggi untuk mencari secebis perpaduan kerana rukun negara telah hadir di saat kita sudah berputus asa untuk hidup dalam persengketaan. 5 prinsip ini tunjukkan dengan jiwa kita, zahirkan dengan perbuatan yang murni dan hayatilah dengan penuh akal dan budi. Mari teman, mari saudara, kita cari semula rukun yang kita tinggalkan, wawasan yang kita lupakan dan perjuangkan demi tanah kemerdekaan. Untuk Malaysia dari anak pertiwi, Malaysia prihatin. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dihormati, sekian begitulah tadi peserta terakhir bagi kategori sekolah menengah daripada Sekolah Menengah Sains Muzaffar Shah Melaka.